Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-25. 我们今天所要读的经文是在马太福音第25章 ayat 31 sampai ayat yang ke-40. 31节到40节。 Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami telah memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian firman Tuhan. 当人子在他荣耀里统坐众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要继续在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可以承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客旅留你住，或是赤身肉体给你穿？什么时候见你病了，就是在监里来看你呢？”王要回答说：“我是在告诉你们这些事，你们既坐在我这弟兄中最小的身上，就是坐在我身上了。” Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. 主所爱的弟兄姐妹们，大家祝你平安， Semua baik-baik saja? 大家都好吧？ Pada saat ini banyak orang mengatakan, "Musa, kayaknya dunia sekarang penuh dengan ketidakpastian." 这时候，好多人都在问牧师说：“牧师啊，最近的时代好像是非常的不确定。” Seorang gadis umur 45 berkata, "Dulu saya kerja pulang jam 6 sudah di rumah." 有一位45岁的妇人，她对我说：“以前我工作回到家里是傍晚6点钟。 Minggu ini salah satu hari atasan saya berkata, "Saya minta 5 menit sebelum kamu pulang jam 5." 那么现在有我的上司对我说：“当你还没有离开这个公司的时候，我需要你留5分钟的时间， Hanya 5 menit saja kata dia. 只有5分钟而已。 Saya hanya mau bicara sama kamu 5 menit. 我要跟你说话，只有5分钟。” Betul, selesai perbicaraan jam 11 kurang 5. 是的，到了晚上差不多少5分11点才是结束那个谈话。 Dan itu pas seminggu 3 kali terjadi kata dia. 那个事情是在1个星期里面3次发生。 Pemilik perusahaan berkata sama saya, banyak hal tidak bisa diduga. 那么在这个事业里面的老板说，很多事情是不能够确定的，不能够预料的。
Orang yang pergi ke rumah sakit juga kami tidak tahu akan sembuh atau tidak. 一个到医院的人，他不知道他能不能痊愈。 Perang ada di mana-mana di dunia. 我们可以看到很多事都在这个世界上， Semua tidak pasti. 很多事情都是不确定的。 Tapi di tengah itu yang pasti ada setiap orang sibuk mengejar sesuatu. Mereka ingin berhasil. 有一件事情就是大家在所追求的，就是想要成功。 Gereja juga begitu. 教会也如此， Banyak pendeta yang lelah saya lihat. 很多牧师可以看到他们非常的疲乏，非常的累， Mereka bekerja dengan sangat sungguh-sungguh. 他们很用心的工作。 Saya bilang hebat kalian. 他可以说他们是非常的很用心，很好。 Tapi apakah ini semua kerjakan mati-matian karena kita mendekati akhir zaman? 是否一个人他拼命的工作，是不是已经将近到末世了？ Beberapa khotbah mengatakan begitu. 有很多可以看到的事实。 Tapi apapun yang terjadi semua orang memang mau hidup agar berhasil, bukan? 无论什么事情发生，大家都很希望可以成功，对不对？ Yang baru menikah ingin anaknya sekolah di sekolah yang baik nanti kalau punya anak. 刚刚结婚了，他们希望以后有了孩子要念在最好的学校。 Sampai umur 70 badan tetap sehat, 到了70岁，身体还是始终的强壮， uang tidak kurang. 不少钱， Lalu teman-teman banyak. 朋友也很多。 Tetapi memang jadi persoalan ini adalah apa sih yang disebut berhasil itu? 问题就是说，那个成功到底是什么呢？ Ini yang perlu kita lihat. Kalau Wabar. Tuhan datang kembali, apakah kita berhasil apa enggak jadi orang yang menyenangkan Dia? 我们应该可看到了，当耶稣来的时候，我们是否合主的心意？我们是否是一个成功的人呢？ Matius 25 berbicara tentang akhir dari segalanya. 马太福音第25章讲到所有的借据。 Ketika Tuhan datang untuk kedua kali. 当耶稣第二次再来的时候， Ada 3 cerita di dalam Matius 25. 在马太福音25章里面可以看到有3个故事， Tentang orang yang diberikan talenta oleh Tuhan, 3 orang. 讲到有3个上帝神给他们的这个恩赐， Dan apa sikap mereka ketika tuannya kedatang kembali. 他们的态度如何呢？当他们看到他们的主人回来的时候， Lalu cerita tentang gadis yang membawa pelita. 可以看到有童女，她拿了一个灯笼， Menunggu kedatangan pengantin. 等候新郎新妇。 Tapi inilah kata-kata yang ayat 31 sampai 40 itu ajaran langsung. 在马太福音里面第31节到40节是一个很直接的教导。 Mari kita teliti ayat ini. 我们一个一个来研究这个经文。 Pertama ada kata-kata apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. 时候将到，所有黑暗与不稳定的将要过去，主的荣耀将当显。 Artinya apa? Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian atau kelam sekalipun akan ada sesuatu yang berakhir di sana. 意思是什么呢？在不稳定的时候，在黑暗的时候，有一天那个事情都要过去。 Segala sesuatu ada awalnya, ada tengahnya, dan ada akhirnya. 所有的就有始有终。 Kalau di tengahnya ini kita dalam hidup yang tidak pasti dan banyak yang kelam, jangan khawatir, pada akhirnya itu semua akan berakhir. 但是在当中里面有一些不稳定的，不要以为到最终的时候将要结束这一切。 Tapi ayat ini menjaminkan apapun yang Anda hadapi, apapun yang saya hadapi, apapun yang negara kita hadapi, gereja hadapi, pada waktunya akan ada kemuliaan Tuhan yang kentara. 经文里面讲到，刚才我们所讲到的，所以什么事情所发生的，教会所发生的事情，国家所发生的事情，但是到了最终将要结束这一切， Jadi semua ini sementara. 一切都是暂时的。 Jadi kalau ada satu yang di antara Anda yang sedang lagi susah, jangan khawatir. 有一个人在悲哀当中，你不要惧怕， Semua akan ada akhirnya. 一切都有始有终。 Nah, tetapi yang paling menarik di ayat berikutnya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan dan ia akan memisahkan.
最后我们可以看到第32节，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来。Dia pisahkan yang ini masuk jadi sebagai kambing, yang ini domba. Tangan kanan katanya domba, ini kambing. 分别出来，右边的是绵羊，左边的是山羊。Apa bedanya kambing sama domba? 绵羊跟山羊有什么分别呢？ Domba dalam bahasa Yunaninya berarti sesuatu yang murni, jujur dan penurut dan suka berkorban. 绵羊在希伯来文里面的意思是一个很顺服、很听话、很乖的动物。 Yesus sendiri disebut sebagai anak domba Allah, bukan? 耶稣本身称为自己是人子，是神的绵羊。 Kambing menunjukkan kebandelan, pemberontakan, tidak taat. 山羊呢，它是这样悖逆的，它不顺服，很爱做一些不好的事， Mau bawa adat sendiri. 要他自己所要做的事。 Suka apa yang penting buat dirinya sendiri. 总之，所要做的一切都是为了自己而着想。 Jadi setelah kita menjalani kehidupan kita, di akhir dipisah yang mana masuk kambing, mana masuk domba. 到了最后，我们要不要分别出来？那一个是绵羊呢？那一边是这个山羊呢？ Dengan kata lain, mana orang-orang yang sungguh-sungguh jujur, mau berkurban, menurut dan penuh dengan kemurnian. 换一句话说，那一个是真正的很老实、很勤劳，并且很听话的。 Yang mana yang bandel, pemberontak dan semua hanya untuk kepentingan diri sendiri. 还有另外一边是很悖逆的、很爱反抗的、很爱自以为我中心的人。 Tapi Menaksari kemudian ayat 34 dikatakan, Raja akan berkata kepada mereka yang sebelah kanan, yaitu si domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 那么在34节里面讲到，以是往要向来右边的说，你们这蒙我父赐福的，可以承受那创世以来为你们所预备的国。 Jadi domba adalah orang-orang yang diberkati Bapa Surgawi. 绵羊是天父所祝福的， Mereka diberikan segala satu keindahan kerajaan yang sudah tersedia dari awal. 为他预备了一个很美的天国。 Jadi menarik, orang-orang ini diberkati di masa lalu sudah Tuhan berkati, masa kini diberkati, di masa akhir pun tetap 很吸 diberkati. 引来的，以前、现在、未来都已经为他所预备好了。 Tolong dicatat, 大家记得， diberkati Tuhan bukan berarti hal mudah. 被神祝福，记得这不是一个容易的事。 Jangan berpikir kalau diberkati Tuhan mobil saya pasti BYD yang paling bagus gitu ya. 不要想到神给我一个很豪华的汽车，一定是很好的车。 Lalu istri saya seperti artis ternama gitu. 哇，我的太太是像一个明星一样很出名的名人 Yang lipstiknya aja satunya sejuta barangkali. 啊！你们可以看到她的口红，一支口红100万。 Yang diberkati itu bukan berarti rumahnya begitu besar sampai bayar pajaknya juga bingung tiap tahun. 被祝福不是住很大的房子，每一次还房屋税是这么的昂贵的税务。 Lalu kalau diberkati anak-anak saya akan membawa saya 10 cucu. 祝福被祝福不是说我们的孩子生了为我们生了一个10个孙子。 Anak modern ngasih 1 anak aja buat kita cucu udah bersyukur gitu 现 loh. 在的时代，我们有一个孙子都已经要感恩了， Tidak demikian. 不是如此的。 Bahkan berkat itu seringkali tidak mudah datangnya. 赐福祝福通常是不容易得来的。 Tapi menarik kalau dikatakan domba adalah yang diberkati Bapa Surgawi. 很吸引人的绵羊是天父所赐福的。 Lalu kenapa mereka diberkati? 为什么他们被神祝福呢？ Ini yang menarik, sebab ketika aku lapar kamu beri makan, aku haus kamu beri minum, aku orang asing kamu beri tumbang, dan seterusnya kata-kata ini. 很吸引人的就是，当我饿了，你给我吃；当我口渴了，你给我喝；当我赤身肉体的时候，你给我穿，很多很多等等。
Ayat-ayat ini menunjukkan domba adalah orang-orang yang punya dampak nyata bagi orang lain. 讲到绵羊，就是对别人有影响力的。 Orang-orang ini adalah orang-orang yang melayani dan berdampak bagi justru orang yang lapar, yang haus, orang asing, yang telanjang, yang sakit di penjara. 服侍别人的，当别人饥饿，当别人没有车的时候，当别人被囚在监牢的时候，当别人侧身肉体的时候，这些人就是他们的帮助者。 Siapa sih yang mau berkumpul sama orang-orang seperti itu? 谁要跟这些人在一起呢？ Dulu pekerjaan saya pelayanan banyak saya melakukan pelayanan dengan anak SMA dan anak-anak kelas tingkat 1-2 yang dari keluarga berantakan. 以前我服侍在一些中学、一些家庭，就是破碎家庭的人， Dan itu jadi gurauan banyak teman-teman. 成为别人对我的笑话。 Kalau gue buat satu orang bertobat, orang kaya, maka tambah satu orang lagi yang bayarin gue makan kalau makan kemana-mana katanya. 若是你可以使这个人从穷变成有钱，他能够悔改，那么我就增加一个可以请我吃饭的人。 Kalau lu orang yang dilayani, tambah satu yang bertobat, tambah satu orang yang lu mesti bayarin makan katanya. 若是你做服侍的，那么你就增加一个人，你要来邀请他们，请他们去吃饭。 Jadi kalau orang-orang yang mau dekat dengan orang lapar, orang haus, orang asing, orang telanjang, orang sakit, orang di penjara, kita rugi sebenarnya. 那这样起来，我们就是要靠近一些穷人，他没有饭吃，没有水喝，没有衣裳穿，到医院去探访他，缺乏的人。其实这件事情我们靠近他，是我们自己亏本了。 Dekat mereka aja udah rugi. 靠近他们，我们都亏损了我们自己， Buat nama baik kita. 能够亏损了我们的好名声。 Kemarin saya ikut dalam satu emeritasi seorang pendeta. 昨天我参加一个牧师的游修的日子， Di Peluit ini. 在珊瑚新村， Lalu ada seorang pendeta dari Jawa Timur datang. 一个属东爪哇的一个神的仆人来， Wajahnya mirip dengan Pak Erick Thohir. 他的脸像那个我们的部长 Erick Thohir 一样。 Lalu saya berkata, Boksu, boleh nggak cabut kolarnya? Cabut ininya nih. Ininya. 我说你可以把你这个牧师的领带把它脱下来吗？ Lalu kami bersebelahan di foto. 我们站在旁边跟他一同拍照。 Lalu kasih saya lihat foto saya ke teman-teman di gereja. 我就给我在教会的朋友看那个照片， Lihat, gua duduk makan sama Erick Thohir. 你看我跟 Erick Thohir 吃饭，跟他拍照， Hebat lu, katanya 哇， hebat 好 lu. 厉害哦，你好厉害哦！ Lalu saya kasih lihat foto satu lagi. 我再看另外的相片， Ketika kami sama-sama pakai jubah pendeta. 当我们穿牧师袍的时候，一同拍的照。 Teman-teman bilang, gua kira Erick Thohir bener, kok pendeta? 我以为真的是 Erick Thohir，原来是一个牧师啊！ Memang di GKI ada dua pendeta, yang satu mirip Erick Thohir, satu seperti mirip Anies Baswedan wajahnya. 那么是在我们的过一台里面有两个像 Erick Thohir、像Anies Baswedan 的一个部长。 Tapi kan memang orang sangat bangga kalau kumpul sama orang-orang hebat, bukan? 很多人就是跟一些很厉害的人在一起，好像很了不起一样。 Tapi justru Tuhan di akhir zaman itu berkata, yang diberkati kamu ini karena kamu justru kumpul sama orang-orang yang tidak menguntungkan kamu. 但是在末世里面，我们的神说，你就是跟着这一些好像被人看不起的人的身上，并且你会得到荣耀。 Kamu bergaul dengan orang-orang yang dipinggirkan sama masyarakat. 你被那些被遗弃的人来往， Bahkan kamu memberi mereka makan, beri mereka minum, beri tumpangan. Kamu merugikan dirimu sebenarnya kan? 甚至你帮助他们，你给他们吃，给他们喝，其实你是亏大本的人。 Dan bukan hanya kamu berdampak pada hidup orang itu, 你不是单单是影响别人的生命， kamu menghasilkan perubahan nyata. 你有一个很大的改变。 Orang melihat kamu memang sebagai anak Tuhan beda sama orang lain. 别人看到你是跟人不同的上帝的儿女， Dan bagi orang-orang itu, 对于这些人， di saat dia di lembah yang paling dalam,
Kamu jadi tangan yang mengangkat mereka. 当他在去地圣故的时候，有一个手把他们牵领上来， Ini nggak masuk akal kelihatannya gitu ya. 好像是不合逻辑吧？ Yang diberkati tapi orang-orang yang seperti itu yang mau melakukan itu. 被祝福的就是这一些要做这些事的人。 Tapi ayat yang paling indah sebenarnya sengaja saya tidak taruh sini adalah ayat yang mana coba? 那么最美的季节，我故意没有放在这里抄起来，是到底那个季节呢？ Ayat 37. 那么第37章37节， Jangan lupa Alkitab ini yang menulis orang Yunani atau orang berpikir Ibrani seringkali banyak rahasia di dalamnya. 你要知道，当写这个书信的是可能是希伯来人写的，是希腊人，在里头有很多的奥秘。 Kalau nggak ngerti budaya mereka, 你若是不明白、不了解他们的风俗， kita bisa salah nangkep. 我们可能会错意。 Yang utama terlupa. 最重要的就是错。 Cerita ini ayat utamanya sebenarnya di ayat 37. 其实最重要的是在第37节。 Lalu jawab orang-orang benar itu para domba ya. 那些对的人对这个绵羊说： Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi makan? 主啊，什么时候看见你饿了，我们给你吃？ Tuhan, kapan kami memberikan kau baju ketika kau telanjang? 我们什么时候看你赤身肉体，给你衣裳穿呢？ Dengan kata lain, orang-orang ini sendiri kaget. Kok saya diberikan berkat begitu besar, saya nggak merasa melakukan itu. 换一句话说，我得到上帝的这么大的祝福，但是我自己好像没有感觉到。 Inilah orang-orang yang sangat tulus. 这是一个很诚恳的人。 Ada memang orang-orang yang melakukan sesuatu buat orang susah. 可能有一些是为了一些很困苦的人所做的一些事情。 Bantu sana sini, terutama keluarga sendiri. 帮助这个，帮助那个，最可能就是帮助他自己的家人， Atau bekas pacar barangkali ya. 或者是他以前的爱人。 Kenapa? 为什么呢？ Supaya nanti diberkati oleh Tuhan saya ini. 好像就是从上帝来以后祝福给他。 Kalau saya nolong dia, nanti saya dapat berkat 10 kali. 我帮助他，我会得到10倍的上帝的赏赐。 Hukum tabur tuai, apa yang ku tabur akan ku tuai 100 kali lipat. 撒的是什么，收的是什么，会10倍的收回。 Saya pernah ikut satu kebaktian KKR. Masukkan tanganmu ke dalam kantong, buka dompetmu. 我曾经参加过一个这个粉信会，把你的皮包放到你的奉献袋里面，然后把它拿出来。 Saya umur 18 tahun gitu. 那时候我是18岁， Buka dompetmu, 开你的皮包， ambil uang yang ada di dalamnya. 拿里头里面所有的钱 Masukkan ke kantong. 放到奉献袋里。 Apa yang kau tabur akan Tuhan berikan 100 kali lipat. 你撒的是什么？神会100倍的赔给你。 Dompet saya uangnya cuma ada uang perak. Nama Zaman saya dulu, boleh- zaman Soekarno. 那个时候的时代，我的皮包里面只有1等钱，钱很大哦， Cuman itu bisa saya masukkan gitu loh. 我就可以把1等放到里面去。 Tapi apakah kalau saya masukkan 10.000 akan dapat saya? Bukan begitu. 是否真的放1等会得到1000等？不是如此的。 Domba-domba sejati ini orang-orang yang Tuhan bilang akan diberkati. Dia melakukan itu bukan untuk mendapat berkat lebih. 虔诚的绵羊所做的事情，不是如此，为了想得到这么大的报答， Dia lakukan itu bukan dapat pahala, untuk dapat pahala. 所做的一切，不是想要得到这些的赏赐。 Dia lakukan itu karena dia sudah punya sifat seperti Tuhan Yesus. 他这样子做，因为他拥有像耶稣如此的榜样，如此的 peduli 样子，可以很关怀， Berbagi, 来分享， mengorbankan diri, 来牺牲自己， rugi nggak apa-apa. 亏本也无所谓， Karena semua yang kau lakukan itu untuk Tuhan. 因为所做的一切都是为了我们的主。 Siapa yang ada di hadirat di depanku yang lagi susah, itu adalah kuanggap seperti Tuhan yang sedang minta sesuatu. 谁在我面前是贫穷的，是求法的，我把他们当作是那个在求法中的神。
Jadi dia lakukan itu bukan untuk mendapat sesuatu, tapi karena udah terima kasih, sudah terima berkat banyak dari Tuhan. 他做这一切不是要做什么事情，乃是依着神赐福给他，他要报答于神，所以帮助这个穷人。 Mari sekarang kita lihat jadi gimana nih? 我们看最终如何呢？ Apa yang dipesankan firman Tuhan? 那么神的话里面所吩咐的是什么呢？ Jadi domba-domba itu adalah anak Tuhan yang berdampak pada orang lain yang menderita karena mereka lakukan untuk Kristus, bukan sekadar mereka ingin diberkati lebih. 绵羊所做的一切，就是为了基督，不是因为想要得到什么回报。 Mereka sadar kalau kita lakukan itu banyak orang yang menderita dan terabaikan menerima dan mengalami anugerah Kristus yang memulihkan. 他们非常的觉悟，他们所做的一切，一些被遗忘的，一些被抛弃的人，他们可以得到荣耀神的帮助， Bahkan memberi mereka kesempatan kedua. 以至于会给他有第二次的机会。 Sekurangnya membuat mereka itu menyadari dalam hidup mereka tidak sendirian. 至少在他们的生命里面，他们感觉到他们不是独自一个人。 Nah, jadi bagaimana menerapkan ini? 因此，我们怎么样来应用它呢？ Tadi kita bicara apa sih yang disebut orang yang hidupnya berhasil? 我们刚才讲到，一个成功的人到底是怎么样的人？ Apakah punya popularitas atau populer itu berhasil? 是否他们非常的出名，非常的有名望？ Apakah kalau punya pendapatan besar itu berhasil? 是否他们很大的收入，他们就算是成功的人呢？ Kalau penampilan yang indah itu berhasil? 或者他们的仪表非常的好看，是成功的人呢？ Apakah kalau punya posisi tinggi itu akan berhasil? 或者他们有很高的地位，他们可以算是一个很成功的人呢？ Kayaknya pada usia 80好像是在80岁的人， punya itu semua nggak jamin berhasil juga kalau anak nggak ada di dekat kita sama sekali. 如果是他拥有这一切，他的孩子不孝顺，那他就不是成功的人了。 Nanti anak-anak kita satu di Amerika, satu di Australia, satu di Cungko, satu di Mexico. Akhirnya kita di mana? 孩子们一个在美国，在中国，在澳洲，在日本，那么我们在哪里呢？ Kita cuman ada di persekutuan lansia 我们就 sama 是在一个这个家庭团体、老人团体里面而已， sama panti jompo bukan? 或者在养老院吧。 Apa yang disebut berhasil? 成功到底是什么？ Para domba itu punya relasi dengan Tuhan secara intim, sering takjub oleh berkatnya, menikmati kehadirannya, sehingga punya hati yang selalu bersyukur dan ingin berbagi. 绵羊，它跟上帝有很密切的关系，它有很多很好跟神关系，并且跟神有一个很好的沟通的绵羊。 Jadi gereja yang berhasil adalah kalau setiap datang kita merasakan Tuhan menyambah hati kita. 一个成功的教会，就是当我们来到教会的时候，好像看到有很多有主在那边跟我们打招呼。 Lepas dari siapa kita, apapun kesalahan kita, Anda tidak bisa menolak cinta kasih Tuhan untuk merangkul Anda. 除了这一切，我们从来不可能可以拒绝上帝对我们的爱。 Kesalahan apapun yang pernah kita lakukan, kalau Tuhan mengatakan, aku sayang padamu. 我们所犯的无论什么罪，若是上帝说我爱你， Orang yang berhasil menyadari punya relasi dengan Tuhan begitu intim. 一个人很直接的、很体会的，他们跟神有一个很密切、很好的关系。 Tapi kemudian bukan hanya berterima kasih, yang kedua dia mengalami perubahan dan mau diubah. 第二，他们有一个很大的改变，并且他们本身他们愿意被改变。 Udah 5 tahun di gereja, karakternya berubah nggak? 5年了，我们的品格在教会有没有改变？ Kemampuan melayani berubah nggak? 我们侍奉的力量有没有改变？ Komitmennya berubah apa nggak? 我们的尾声有没有改变？
Orang yang sungguh-sungguh begitu akan berhasil adalah berubah, menyadari dirinya berhutang dan semakin ingin bersyukur kepada 一 Tuhan. 个真正被改变的人，他有感恩的心，他非常感谢神所赐给他的一切。 Dan terutama bersedia diubahkan menjadi serupa gambaran Kristus menurut Roma 8:29. Jadi karakter, kemampuan, komitmen betul-betul seluruhnya berubah. 特别就是他自己本身为生，他愿意把自己交在上帝手中，他愿意被神自己所改造来改变。 Akibatnya orang terinspirasi, terilhamkan. Kok beda ya dia sama kita ya. 最后有人想到有一个很灵感，哎，为什么他跟我们不一样呢？ Gaya hidup dia, cara dia ngomong kok beda ya. 他自己的本身的样式跟我们的生活完全的不一样。 Kok dia mau melakukan seperti Kristus, apa yang merugikan dirinya? 他要做像基督所做的，好像看起来他自己本身亏损了自己， Menolong yang lapar, 帮助饥饿的 yang nanti minta lagi gitu ya. 这些那个饥饿的又在跟他要饭， Yang sakit kudu diantar bolak-balik ke rumah sakit BPJS. 病的我们就带他来去到医生去看医生， Yang telanjang, 切身肉体 yang 的、 haus dan sebagainya. 口渴的等等。 Jadi diajarkan sebagai pengikut Yesus sejati bukan hanya beragama, bukan hanya doa, belajar ajaran yang benar, bukan hanya terlibat dalam pelayanan gereja, tapi lebih dari itu. 真诚跟随耶稣的人，不是单单做这些事情，甚至是超过这些他应该所做的事。 Domba-domba sejati berbeda dalam keinginannya diubah Tuhan dan di dalam tindakan nyatanya. 真诚的绵羊就是他们愿意被神所改变，并且他们一个有很设计的行动， Mereka mengosongkan diri, 他们倒空自己， mendahulukan mereka yang menderita, 那么来照顾那些 merangkul 有 yang 困难当中 tersisih. 的，来帮助这些需要的人。 Nah, jadi bagaimana? 我们如此呢？ Tolong nanti di rumah pikirkan secara serius. 我们回家的时候认真啊，可以说一般的认真也可以，去那边考虑，在那边想。 Siapakah orang yang Tuhan letakkan di hidup Anda untuk mengalami anugerah dan kasih Tuhan melalui Anda? 是谁把神是谁把谁放在我们的面前，要我们好好的关怀他们的呢？ Mungkin mereka kesepian, 可能他们孤单， mungkin kesusahan uang, 可能他们的这个经济有困难， mungkin kena pinjol, 可能他们欠了很多一生的债， atau merasa tertekan karena kena investasi bodong, duitnya hilang 可 bermiliar-miliar, 能他们受了压力很多，他们的投资都完了， atau mereka merasa tidak ada yang peduli sama mereka. 好像他们觉得没有人家关心他们，没有人家关怀他们。 Adakah orang seperti itu Tuhan letakkan di hidup Anda? 有没有如此的人，神把他们放在你们的周遭呢？ Yang sepotong senyum Anda aja bisa membuat hari mereka berubah. 你一点点的笑容而已，就可以改变他们了。 Yang kedua, adakah penghalang buat Anda untuk menjadi orang yang berdampak bagi mereka? 第二，有没有一些拦阻，使到你们不去帮助，不去对那些人有影响力呢？ Adakah satu yang menghalangi Anda kalau Anda takut kalau Anda lakukan itu benar buat Tuhan apa enggak gitu? 有没有拦阻你们的？就是你帮助他们，是不是会影响到你们的前程？ Tolong pikirkan, doakan, 好好的考虑，好好的想，好好的祷告。 dan apa yang Anda segera lakukan, pikirkan. 你要做的，你去想。 Siapa yang Anda mau jamah untuk Tuhan? 你要为着神而触摸什么人？ Bukan karena kita rasa bersalah. 不是因为我们想到我们做错了事， Bukan cuma mau dapat berkat. 不是要因为得到上帝的祝福。 Tapi saya akan akhiri ini dengan menunjukkan bahwa seringkali penghalang daripada tindakan seperti itu adalah di dalam diri kita. 我就是要告诉大家，最后这些的拦阻，很多的事情要发生的事，都是在我们自己的身上。 Pada satu hari ada seorang wanita pergi untuk bayar listrik. 有一天，有一个女人去付这个电费。 Zaman dulu kalau bayar listrik tidak pakai aplikasi tapi harus datang dan bayar sendiri. 以前我们付电费要到这个电公司， Wanita itu berusia 50 tahun, 那么50岁的女人， uangnya tidak banyak. 她的钱不多， Penghasilannya pas-pasan. 她的收入也是刚刚好。
Dan ketika dia datang ke tempat itu, dia bayar. 当他要付电费的时候， Dan sebelahnya ada anggota gereja yang sama dengan dia. 在旁边有一个教会的朋友， Dan si ibu yang datang itu bilang, oh ibu bayar listrik juga, saya juga bayar listrik hari ini. 那么大家都打招呼，哦，你也还电费是吗？ Tapi ini uang terakhir kami. 但是这是我最后的钱。 Kalau suami saya tidak dapat kerjaan lagi bulan ini, 若是这个月我的丈夫还得不到工作的话， kami tidak bisa bayar rumah sewaan, 那么我们不能够再还 Tidak bisa 房租， tidak bisa bayar uang sekolah anak, 也不能够还孩子的学费， tidak bisa bayar mamah punya obat sakit. 也不能够买这个妈妈的医药费。 Kami akan meninggalkan Jakarta entah kemana, 我 lebih 们 murah. 要离开盐城。 Dan wanita ini 这个女人 yang dengar itu 听了， melihat teleponnya, 她看她的电话， periksa catatan duit dia, 她看她的存款， dan dia bilang tunggu sebentar di sini ya. 她说你等一下。 Dia cari ATM 她找那个自动取款的机， dan sisa uangnya yang dia miliki di tabungan dikasih ke si wanita itu. 她所剩的存款，她所有的一切都送给这个女人。 Suami wanita itu ketika mendengar cerita tadi 当 berkata, 这个女人听了， kamu adalah wanita luar biasa. 你是很不寻常、不平凡的人。 Siapakah wanita ini? 那女人是谁呢？ Cucu pendiri dari gereja Anda. 那么她就是你教会建立你教会的孙子。 Gereja Kristus Yesus pertama kali dan gereja Kristus dimulai di Princeland namanya, di dekat Ketapang sono. 他口测开的教会就是在个大棒教会， Ya, GKJMB dan Ketapang Nah, dulu so- di akarnya sama. 还是叫 JKJMB， 就是在个大棒， Nah, itu di keluarga Lee ya. 是李家 Nah, tapi paling menarik kali ini cucunya. 很吸引人的，这是他的孙子。 Tapi cerita belum berakhir. 但是故事还没完， Suami dari wanita ini yang ngasih duit cerita sama temannya di gereja. 那么这个送钱的丈夫在教会谈论这些事情， Dia bicara sama majelis. 他对这事说， Itu kok di gereja kita ada orang susah kita nggak perhatikan. 那个人群穷，我们为什么不注意他呢？ Gereja kita kan uangnya cukup. 我们的教会的我们的这个财政不是很够吗？ Mentawai dibantu, Kupang dibantu, orang sendiri kok nggak diperhatikan. 别人我们帮助，这知悉人我们没有想到，没有注意到他们。 Lalu majelis bilang siapa orangnya? 后来这次就问是谁， Ketika dijelaskan siapa orangnya, 讲到是谁的时候， aduh pak, istri bapak dibohongin. 哇，你的太太被骗了。 Orang itu udah nipu, dan 15 orang dimintain duit sama dia, dia udah nggak kerja berapa lama, 他 malas dia. 没有工作了好久了，他15个人被他欺骗了，他很懒惰的人。 Si suami itu datang pada si istri lalu bicara, 那么丈夫来到妻子面前，对他说 satu pihak aku bangga dengan kebaikan hatimu, satu pihak lain kok kamu goblok. 一部分我很吸引你这么好心，一部分看到你是个非常愚蠢的， Kamu dibohongin. 你被欺骗了。 Tapi jawab wanita itu, 女人怎么样回答呢？ kalau ada 10 orang Tuhan letakkan dalam hidup saya, 若是在我的生命里面，上帝放了10个像这样子的人， semua minta. 所有的都要乞讨。 Kalau saya semuanya curiga dan coba periksa, akhirnya enggak ada yang saya bantu. 若是我一个一个去审查的话，那么没有一个我可以帮助他们的。 Kalau saya bantu semua dan saya rugi, yang betul butuh cuma 3, enggak apa-apa. 若是我帮助这些人，在他们当中有3个真正的是需要的人，那也没事，没问题。 Tuhan sudah berkati kita. 神祝福了我们。 Dan kalau saya terlalu curiga saya dapat 0 yang saya bantu, padahal mungkin ada 3 yang Tuhan berikan dalam hidup saya. 若是我在怀疑这个怀疑那个，连3个那个我们都不能够去帮助他。 Demi yang 3 itu saya siap rugi.
为了那个3个人，我预备好自己来亏损自己。 Sekali lagi ini cucu orang pendiri gereja Kristus. 这一次跟大家说，这是建立那个教会的孙子孙女。 Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, 主所爱的弟兄姐妹， penghalang terbesar melakukan menjadi domba yang baik adalah terlalu banyak hitung-hitungan. 我 Over. 们成为一个很好的绵羊，就是太多顾虑了。 Ya. Bukan harus jadi orang tolol bodoh, tapi jadi orang peka pada kehendak Tuhan dan penuh syukur, maka hidup kita akan selalu 不是成为一个愚蠢的人，但是要成为一个很敏捷、很敏感，上帝的旨意的人。 kita akan selalu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan yang Tuhan tentukan buat 我们 kita. 要达到神要给我们这么大的目的。 Jadi sekali lagi kita lakukan ini karena ada berkat yang menunggu. 我们做这一切都是因为我们前面有祝福在等待着我们。 Semoga Anda diberkati dan pikirkan ini semua. 但愿大家可以得到主的祝福，并且我们可以很好的思考这些的事。 Amin. 阿门。